Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan Kesudahan dan ingin membentangkan tajuk perbincangan kami ialah pembangunan lestari. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Angel, Xuanyi, Wanteng, Zua, Esther dan Xiaojing. Pada era globalisasi ini, pembangunan lestari menjadi satu isu yang semakin diberi perhatian. Pembangunan lestari merujuk kepada konsep pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Dalam dunia yang menghadapi pelbagai cabaran seperti perubahan iklim dan pencemaran, konsep ini menjadi semakin kritikal untuk memastikan penggunaan sumber yang bijaksana dan adil. Pembangunan lestari bukan sahaja melibatkan langkah-langkah untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar, tetapi juga melibatkan usaha memperbaiki kualiti hidup masyarakat melalui akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan peluang pekerjaan yang adil. Pembangunan lestari ialah pendekatan yang mengimbangi keperluan untuk pembangunan ekonomi dan sosial sambil melindungi alam sekitar. Konsep pembangunan lestari melibatkan usaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berlaku dengan mengorbankan sumber asli yang terhad, tetapi sebaliknya, memelihara dan memelihara sumber tersebut bagi generasi masa depan. Dalam konteks ini, terdapat 3 bidang utama yang menjadi tumpuan. Pertama, pembangunan ekonomi yang mampan, di mana kemakmuran ekonomi diusahakan tanpa membebankan ekosistem. Kedua, pembangunan sosial yang memastikan kesejahteraan masyarakat dengan akses kepada pendidikan, kesihatan dan hak asasi manusia. Dan ketiga, perlindungan alam sekitar yang bertujuan mengurangkan impak negatif terhadap ekosistem melalui penggunaan sumber yang bijak dan teknologi mesra alam. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencapai kesejahteraan menyeluruh dan memastikan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Terima kasih Esther. Nama saya Xiaojing. Saya akan terangkan 17 maklumat tentang pembangunan lestari Malaysia. Maklumat ini merupakan satu agenda global yang diterapkan oleh Malaysia untuk mencapai pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar menjelang tahun 2030. Selain itu, 17 maklumat memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk mengurangkan kemiskinan, memastikan kelestarian alam sekitar dan memastikan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, Xuanyi akan jelaskan kes pertama. Kami akan memberikan 2 kes sebagai contoh. Kes pertama ialah mafi untuk melindungi 10% perairan negara sebagai kawasan marin. Artikel dalam pautan tersebut menyatakan bahawa mafi berhasrat untuk menjadikan 10% daripada perairan negara sebagai kawasan perlindungan marin untuk mengekalkan biodiversiti dan kelestarian sumber perikanan. Penangkapan ikan berlebihan dan kemerosotan ekosistem marin yang semakin teruk merupakan langkah penting dalam menangani isu ini. Mafi menjelaskan bahawa kawasan perlindungan ini akan menyokong keseimbangan ekologi dengan melindungi spesies terancam dan habitat penting. Selain itu, objektif inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan mengekalkan sumber laut dalam kesejahteraan. Mafi berharap dapat membangunkan inisiatif pemeliharaan yang berkesan untuk memastikan sumber marin selamat untuk generasi akan datang dengan penglibatan komuniti tempatan. Langkah ini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia komited kepada kelestarian alam sekitar dan perlindungan sumber semula jadi. Perlindungan biodiversiti marin adalah langkah penting dalam menjaga populasi spesies terancam dan mengekalkan ekosistem laut yang sihat. Langkah ini bukan sahaja penting untuk kelangsungan hidup spesies laut, tetapi juga memberikan kesan positif kepada komuniti pantai. Dengan menjaga biodiversiti marin, kita dapat mengurangkan risiko penangkapan ikan berlebihan
yang seterusnya menyokong sumber makanan dan keuangan jangka panjang bagi penduduk setempat. Ini penting untuk memastikan mereka tidak hanya dapat memenuhi keperluan harian, tetapi juga menikmati kestabilan ekonomi. Selain itu, integrasi perlindungan alam sekitar dan ekonomi adalah kunci untuk memastikan keselamatan makanan dan perlindungan ekologi. Dengan menggalakkan pengurusan sumber yang mampan, kita bukan sahaja melindungi biodiversiti tetapi juga membina masa depan yang lebih cerah untuk komuniti pantai dan seluruh ekosistem laut. Kesimpulannya, perlindungan biodiversiti marin adalah tanggungjawab bersama yang perlu kita utamakan untuk kesejahteraan generasi akan datang. Perlindungan biodiversiti marin memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pertama, undang-undang pemeliharaan perlu dipatuhi untuk memastikan aktiviti haram seperti menangkapkan ikan berlebihan dapat dihalang. Ini penting bagi menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kedua, penyertaan komuniti tempatan adalah kunci. Mendidik masyarakat tentang kepentingan perlindungan marin dan meningkatkan kefahaman terhadap ekosistem marin dapat membantu membina kesedaraan dan sokongan. Ketiga, program kesedaraan perlu dilaksanakan dengan memantau kesihatan ekosistem marin secara berkala. Ini membolehkan kita menilai keberhasilan usaha perlindungan yang telah dilakukan. Akhirnya, pemantauan berterusan harus digalakkan dengan melibatkan komuniti tempatan dalam pengurusan kawasan perlindungan. Ini dapat meningkatkan rasa tanggungjawab bersama terhadap alam sekitar. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahawa biodiversiti marin dilindungi untuk generasi akan datang. Dari perspektif etika, lautan menyediakan sumber manusia dan menjadi rumah kepada banyak haiwan marin. Eksploitasi laut secara berlebihan bertentangan dengan etika pembangunan mampan. Kita haruslah mempertimbangkan keseimbangan ekologi jangka panjang. Oleh itu, melindungi lautan adalah tanggungjawab moral semua orang. Kami dengan ini menyeru seluruh masyarakat untuk mengambil bahagian dalam tindakan pemeliharaan dan menyokong pembangunan mampan. Kes yang kedua ialah pembangunan lestari tangani isu alam sekitar. Marilah kita membincangkan kes ini. Berita ini menjelaskan tentang bencana alam sekitar. Tragedi seperti Highland Tower dan Sungai Kim Kim menunjukkan kegagalan dalam perancangan pembangunan dan penguasaan undang-undang alam sekitar. Selain itu, terdapat banyak sungai lain yang juga tercemar dengan serius. Kos untuk menguruskan pencemaran alam sekitar sangat tinggi. Contohnya, pemulihan Sungai Kim Kim telah menelan belanja kerajaan sebanyak 8.4 juta. Pembangunan lestari adalah cara utama untuk menyelesaikan masalah alam sekitar ini. Usaha pemeliharaan hutan, sungai dan hidupan liar adalah sebahagian daripada pelaksanaan pembangunan lestari di Malaysia. Kemerosotan alam sekitar memberi impak besar kepada berbagai aspek kehidupan di Malaysia. Aktiviti tidak lestari seperti pembalakan haram dan pencemaran industri telah mengakibatkan kehilangan biodiversiti dan kerosakan ekosistem yang kritikal. Ini menjejaskan sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sumber makanan dan ekonomi penting bagi negara. Akibatnya, ekosistem terganggu dan banyak spesies kini diambang kepupusan yang juga menjejaskan rantaian makanan. Selain itu, perubahan iklim seperti banjir yang lebih kerap dan peningkatan suhu memberi kesan buruk kepada masyarakat luar bandar yang bergantung kepada hasil pertanian apabila hasil tanaman berkurangan akibat perubahan pola cuaca dan suhu yang melampau. Perubahan iklim juga menyebabkan peralihan dalam ekosistem laut, menjadikan sumber perikanan semakin berkurangan dan mempengaruhi bekalan makanan serta ekonomi negara secara keseluruhan. Dari segi ekonomi, kerugian jangka panjang akibat kemerosotan alam sekitar adalah sangat serius. Kos untuk memulihkan alam sekitar yang rosak adalah sangat tinggi dan sumber semula jadi yang semakin terhad memberi tekanan kepada ekonomi negara. Peningkatan pencemaran juga meningkatkan
risiko kesihatan awam, terutamanya di kawasan bandar di mana pencemaran udara menyumbang kepada peningkatan kes penyakit pernafasan. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kualiti hidup, tetapi juga meningkatkan kos rawatan kesihatan negara. Bagi menenangi isu-isu alam sekitar yang semakin meruncing, beberapa langkah telah dibincangkan dalam artikel tersebut. Langkah pertama ialah promosi tenaga boleh diperbaharui. Kita harus mengalahkan penggunaan tenaga solar dan angin sebagai alternatif kepada bahan api fosil. Insentif perlu disediakan untuk membantu masyarakat dan industri beralih kepada tenaga bersih. Dengan perkembangan infrastruktur tenaga boleh diperbaharui, kita bukan sahaja dapat mengurangkan pelepasan karbon, tetapi juga membina ekonomi hijau yang lebih mempan dan bersih. Langkah kedua adalah pembangunan bandar lestari. Dalam pembangunan bandar, kita perlu merancang bandar yang lebih mesra alam dengan menyediakan lebih banyak ruang hijau dan sistem pengangkutan yang lestari. Ini penting untuk mengurangkan pencemaran udara di bandar dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Pengurusan sisa yang lebih cekap dan inisiatif kita semula juga memainkan peranan penting dalam memastikan sumber-sumber kita digunakan secara optimum. Selain itu, pembinaan bangunan hijau yang lebih cekap dari segi tenaga dapat mengurangkan jejak karbon bandar. Langkah terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat terhadap aktiviti-aktiviti yang mencemarkan alam sekitar seperti pembalakan haram dan pencemaran industri. Kerajaan perlu mengemukakan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar untuk memastikan syarikat-syarikat mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tindakan tegas juga perlu diambil terhadap individu atau pihak yang melanggar undang-undang ini demi memastikan pembangunan dijalankan secara bertanggungjawab dan mampan. Kes ini dianggap beretika kerana dia menekankan kepentingan keseimbangan antara mengejar keuntungan ekonomi dan melindungi alam sekitar, yang merupakan prinsip asas dalam pembangunan lestari. Perusahaan perlu melaksanakan strategi yang mesra alam untuk meminimumkan kesan negatif terhadap ekosistem. Contohnya, penggunaan teknologi hijau, pengurangan sisa toksik, serta pengurusan sumber alam yang lebih berkesan. Selain itu, tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar bukan hanya terletak pada perusahaan, tetapi juga melibatkan kerajaan dan masyarakat. Semua pihak berkepentingan harus bekerjasama untuk memastikan kelestarian alam sekitar terpelihara. Kesedaran kolektif ini amat penting dalam pembangunan lestari kerana dia memastikan semua pihak mengambil bahagian dalam menjaga sumber semula jadi untuk generasi yang akan datang. Tambahan pula, kes ini menekankan kepentingan mengambil iktibar daripada bencana alam sekitar yang lalu, seperti tragedi Sungai Kim Kim dan pencemaran di sungai-sungai lain di Malaysia. Pengamalan sejarah ini boleh menjadi panduan dalam merancang langkah pencegahan yang lebih baik. Dengan refleksi moral terhadap kesilapan lalu, langkah-langkah yang lebih lestari dapat diambil dalam perancangan pembangunan untuk mengelakkan tragedi serupa daripada berulang. Pembangunan lestari memainkan peranan penting dalam memastikan dunia yang lebih banyak untuk semua. Ia memerlukan usaha bersepadu dari berbagai pihak, termasuk kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial dan alam sekitar. Melalui tingkatan yang berterusan dan komitmen jangka panjang, maklumat pengembangan lestari dapat dicapai, membawa kepada masa depan yang lebih mampan dan adil bagi generasi kini dan yang akan datang. Inilah semua kandungan kami. Terima kasih.